Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah. Pertama sekali, saya nak merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Barisan Kepimpinan Guru Perikanan Sekolah dan juga unit UBK, Unit Bimbingan Kaunseling, dan semua rakan-rakan guru yang menjadi jawatankuasa bagi kursus kepimpinan pengawas tahun 2021 C19 bagi tahun 2021. Ucapan ini tentunya saya sampaikan kepada semua jawatankuasa guru yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyediakan untuk julung kalinya satu kursus kepimpinan pengawas yang dilakukan secara online. Kepada anak-anak murid, kepimpinan pengawas bagi Sekolah Kebangsaan King George ke-5 tahun 2021 yang telah dilantik dan yang meneruskan perkhidmatan lantikan daripada tahun 2020, saya nak merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada murid-murid yang dalam tempoh percubaan. Anggaplah ini sebagai satu peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita memberikan satu perkhidmatan yang terbaik kepada sekolah yang kita kasihi ini. Buat semua anak-anak dan rakan-rakan guru, tajuk yang saya pilih pada tahun ini ialah Kepimpinan Pengawas 2021 C19 COVID-19 dengan tema membawa maksud Sekolah Kebangsaan King George ke-5 melangkah ke hadapan. Seluruh dunia pada hari ini sedang berhadapan dengan satu pandemik. Pandemik itu ialah satu istilah yang merujuk kepada satu keadaan yang berlaku dalam semua sekali. Tidak kepada kita, tapi di seluruh dunia. Namun begitu, kita meneruskan tugas dan tanggungjawab kita seperti biasa. Ini bermakna dua kombinasi. Satu keadaan yang di luar kebiasaan, satu suasana yang mesti dibiasakan. Akan kita gabungkan. Maka terbentuklah satu gaya baru, satu kaedah baru, norma baru, di mana kepimpinan mesyuarat kita aturkan secara online. Kepada anak-anak pengawas bagi Sekolah Kebangsaan King George ke-5 2021, saya merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah. Mari kita bersama memikirkan dan menjadi daya dan tenaga kepada sekolah untuk kita mengaturkan sesuatu yang bermakna untuk sekolah yang kita kasihi ini. Anak-anak pengawas yang saya hormati sekalian, mari kita memulakan langkah dengan memikirkan, iaitu tajuk anda memimpin. Siapa yang dikatakan pemimpin itu? Setiap pemimpin, dia akan disertai dengan barisan ataupun kelompok pengikut. Kalau anda pengawas menjadi pemimpin, tentulah ada anak murid yang akan menjadi pengikut. Ini bermakna terdapat barisan ataupun garisan yang memisahkan kedudukan dan status ini. Anda sebagai pengawas adalah pemimpin. Rakan-rakan anda yang sama belajar, mungkin rakan kamu dalam bilik kerja, rakan kamu dalam taman, rakan kamu dalam kelab persatuan, akan menjadi pemimpin, akan menjadi pengikut kepada kamu. Dalam arti kata lain, kita bersama dengan rakan-rakan, ada yang menjadi pengikut dan kamu menjadi pemimpin. Okey, ini kita ambil satu konsep asas kita. Siapa itu untuk menjadi pengikut dan siapa itu untuk menjadi pemimpin. Okey, ini langkah kita ke hadapan. Saya letakkan dalam bentuk karikatur. Ini adalah lambang kepada pengawas, lambang kepada pemimpin, kepada Sekolah Kebangsaan King George ke-5 SBT KPM. Ini dengan melangkah ke hadapan. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian, mari kita lihat senario yang berlaku dalam persekitaran kita. Ini mungkin tidak berlaku di sekolah kita, tetapi ini adalah satu senario yang berlaku di persekitaran kita. Pertama, penglibatan murid sekolah dalam kegiatan salah laku disiplin ke belakang ini perlu dilihat secara serius oleh semua pihak, khususnya oleh pihak pengurusan sekolah. Yang kedua,
Murid-murid yang terlibat dengan salah laku disiplin didapati telah mengganggu ketenteraman sekolah. Ini penting ya, mengganggu ketenteraman sekolah. Dan murid-murid yang lain melalui perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik ataupun tidak sehat. Contohnya, perbuatan seperti mengancam, mengugut, dan kadang-kadang memukul. Walaupun dalam bentuk niat mungkin dalam bentuk gurauan, tetapi sekiranya ia meninggalkan kesan, luka, kecederaan, maka gurauan tadi sudah menjadi satu bentuk salah laku disiplin. Ingat pada anak-anak saya, kepada pengawas, anda sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin itu ialah rakan-rakan anda. Kepada pemimpin, tunjukkan disiplin dan contoh yang baik supaya ketenteraman sekolah kita. Wah, ya, saya sedar sekarang ini kita dalam keadaan PDR ataupun pembelajaran daripada rumah. Namun kita mesti bersedia memahami sekiranya sekolah dibuka besok, kita akan berhadapan dengan satu norma yang baru. Rakan-rakan kita sudah lama tidak bersua muka. Kita sudah lama tidak datang ke sekolah. Tentulah cara kita, pembelajaran kita agak berasa seperti berada dalam suasana yang baru. Jadi saya amat berharap pengawas yang sudah diberikan mandat, ya, mandat itu maksudnya kepercayaan kami, barisan guru-guru, barisan pentadbir sekolah, melalui saringan dan tapisan yang sudah diaturkan. Ada pemilihan, ada temuduga dengan syarat yang ditentukan oleh guru-guru dan anda bertuah dipilih sebagai pemimpin. Gunakan peluang ini, gunakan mandat percaya ini untuk kamu berikan sesuatu yang terbaik kepada sekolah. Okay, anak-anak yang saya hormati sekalian, hari ini saya nak membawa satu analisa supaya kita dapat memahami tentang apa yang dikatakan sebagai salah laku disiplin. Kita menggunakan istilah salah laku disiplin. Kita tak sebut jenayah. Kita tidak sebut sebagai perbuatan melalui undang-undang. Tapi dalam istilah pendidikan, untuk mereka yang berada di bangku sekolah, terutama sekolah rendah ini, kesalahan-kesalahan anak murid dikenai sebagai salah laku disiplin. Okey, pertama, mari kita tengok ada 9 kategori, ya, iaitu jenayah yang dilakukan oleh anak murid. Pertama dikatakan jenayah. Yang kedua, istilah dia kepada istilah perbuatan lucah. Yang ketiga, kekemasan diri. Yang keempat, tidak pentingkan masa. Yang kelima, istilah kurang sopan. Yang keenam, tingkah laku musnah. Yang ketujuh, ialah istilah kenakalan. Yang ke-8 ialah tentang istilah ponteng. Dia ada 8 ya. 8 jenis salah laku yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang boleh kita libatkan. Peratus-peratus ini bukan untuk saya pamerkan, ini sebagai contoh saja. Tapi ambillah ada 8 jenis salah laku disiplin yang dilakukan oleh pelajar kebanyakan di sekolah. Ingat ya, jenayah. Jenayah ini ialah perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja. Contoh, kegiatan jenayah mencuri adalah jenayah. Kegiatan peras ugut, jenayah. Kegiatan musnah ataupun melakukan tindakan kepada sekolah adalah jenayah. Tapi jenayah yang dilakukan oleh pelajar ini tidak sama dengan jenayah yang dijatuhkan oleh perintah mahkamah yang berada di luar. Okey, jadi jangan ada pelajar kita yang ditulis nanti, pertama sekali dalam sijil berhenti mereka, asal laku jenayah. Yang kedua, lucah. Perbuatan lucah ini sama ada daripada yang diungkapkan, disebut dalam lisan. Ya, ini mungkin sama dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu, marah disebut perkataan yang tidak baik dari istilah lucah, dia boleh kategorikan sebagai salah laku lucah atau menunjukkan perbuatan lucah atau menunjukkan simbol lucah. Ini kepada anak-anak tolong ingat. Ini adalah yang ketiga. Yang pertama jenayah adalah yang serius. Yang kedua lucah juga cukup serius.
Sama ada lucah dalam perbuatan lisan dengan rakan-rakan. Ini adalah perkara yang harus kita ingat, ya. Anak-anak saya, pemimpin pengawas, kekemasan diri. Kekemasan diri untuk anak murid kita melibatkan kepada pakaian yang dipakai. Ini mengikut kepada kod etika sebagai seorang murid. Apa kod etika seorang murid? Okey, lihat. Pakaian murid yang biasa, dia mesti pakai baju berwarna putih. Seluar ialah dikenal sebagai blue navy ataupun dark blue, ataupun hitam gelap. Bagi lelaki. Bagi yang perempuan, yang Muslim mungkin bertudung. Kalau yang non-Muslim, mungkin dia free hair ataupun tidak bertudung, tapi dia hendaklah mengikat rambut mereka ikatan yang kemas. Okey, ini kekemasan diri. Baju pula mesti ta'in, dimasukkan ke dalam. Kalau kita di sekolah, baju kita putih dikenal sebagai uniform. Ia mesti ada lagi tambahan. Wajib ada tanda nama pada poket, diletak sebelah atas, dan juga ada lencana sekolah kita. Lencana itu adalah imej kita. Imej murid sekolah King George ke-5 Seremban. Ini penting. Jadi kekemasan diri ini adalah meliputi aspek kepribadian. Itu pakaian. Lihat pula kepada penampilan imejnya. Rambutnya yang bagaimana. Lelaki tidak boleh berambut panjang. Ini termaktub kepada peraturan salah laku disiplin 1970. Iaitu panduan tentang potongan rambut bagi pelajar. Tidak boleh rambut yang berfashion. Tidak boleh rambut yang diinaikan dan bergaya. Tahu tak yang berfashion? Berfashion yang ikut trend semasa. Yang rambut nipis kiri, nipis kanan. Ya, mungkin nampak kemas. Dalam hal ini ada perkara yang boleh kita pertimbangkan secara bijaksana. Tapi yang kita tidak boleh terima ialah murid datang ke sekolah dalam keadaan yang berambut panjang. Apa rambut panjang? Sideburn dia. Ataupun ni sideburn ataupun jambang. Tidak boleh melepas telinga. Begitu juga rambut hadapan tidak melepasi daripada kening. Ini peraturan disiplin. Okey. Kemudian yang ketiga, ini penting. Tidak pentingkan masa. Apa dia pentingkan masa? Anak-anak murid kita, kawan-kawan kita, contoh, sewaktu makan mengambil masa yang lama. Kemudian pergerakan daripada bilik darjah ke tandas. Ini kalau kita dalam keadaan yang biasa, ya. Ada ke tandas. Kalau dalam keadaan dalam piantah PKP nanti, contohnya sekolah, kita masih lagi ada peraturan ataupun SOP yang kita patuhi, iaitu daripada bilik darjah kita pergi ke di luar, contohnya untuk mencuci tangan, tidak boleh berlebih daripada 2 orang dan masa tidak boleh yang terlalu lama. Ini dikatakan kepentingan masa. Seandainya pergerakan kita daripada bilik darjah kita pergi ke perpustakaan, bilik darjah kita pergi ke padang, bilik darjah kita ke makmal komputer, bilik darjah kita ke bengkel makmal RBT kita ataupun makmal sains, ia mesti mengikuti pergerakan yang diaturkan seperti mana menjadi peraturan panduan disiplin pelajar sekolah. Ini tentang masa. Begitu juga masa sekiranya berlaku peralihan sesi pagi ke sesi petang. Ini saya nak ingatkan. Sesi petang kita ada kelas agama petang. Saya tak nak melihat ada di kalangan murid kita memisahkan dua budaya ini. Waktu pagi, okey. Kerana guru-guru kita, kita ni aliran perdana. Waktu petang, tidak. Kita sudah bersekolah agama petang. No. Selagi menjadi pelajar di sekolah KGV, sekolah waktu pagi, sekolah waktu petang, peraturan disiplinnya terpakai, mesti dipatuhi adalah peraturan disiplin yang sama. Ingat itu. Waktu peralihan bukannya waktu untuk kita mengambil kesempatan. Kita belajar dalam satu budaya dan mematuhi sistem disiplin kita. Yang ketiga, yang keempat, kurang sopan. Apa kurang sopan? Kita datang ke sekolah untuk dididik. Didikan itu sama ada dalam bilik darjah. Bilik darjah itu kita mungkin belajar. Kita belajar bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Melayu, matematik, sains dan subjek sebagainya. Namun, kita juga diajar dengan didikan nilai moral, adab, insan. Supaya murid yang dilahirkan di sekolah ini, sekolah bertuah kita di KGV ini, adalah murid yang bukan saja cerdik daripada segi pencapaian akademik, tetapi mestilah mempunyai pribadi yang baik, yang menjadi contoh kepada keluarganya, contoh kepada yang lain. Ini adalah murid yang dilahirkan di KGV.
Dan seandainya mereka ini berjaya pada masa akan datang, berada di sekolah-sekolah yang terpilih, sekolah-sekolah yang terbaik, seperti sekolah SBP, Maktab Rendah Sains Mara, sekolah-sekolah kluster kecemerlangan, karakter mereka ini, karakter yang dipuji dan terpuji. Siapa murid ini? Inilah dia murid-murid daripada SKKJV. Masanya, cara dia bergaul, hormatnya, adab sopannya, terus terbentuk walau di mana kita berada. Ingat, adab kita, kesopanan kita, hendaklah kita patuhi dan kita jaga sepanjang masa. Hormatlah kepada guru kita. Hormat juga kepada rakan sebaya kita. Hormat jugalah kepada rakan-rakan yang lain. Ini nilai-nilai yang mesti ada. Ya, sebab kita tahu rakan-rakan kita datang daripada keluarga yang berbeza. Ya, ada pelbagai peringkat keluarga di sekolah kita ini. Ada berpendapatan yang lebih, yang dikatakan grup disabled, ni pendapatan mereka yang berada. Ada juga yang jauh, ada jurang yang kurang berada. Tapi bila kita berada di sekolah KJV, nilai kita, kesopanan kita, adab kita, kesantunan kita mestilah sama. Tidak ada beza. Jadi kepada kepimpinan yang akan menjadi pemimpin nanti, sila pastikan rakan-rakan kita berada dalam satu peraturan yang sama. Ni, itu tentang kurang sopan. Kemudian yang keenam, tingkah laku musnah. Ini saya ingatkan. Tingkah laku musnah termasuklah pecah cermin, merosakkan harta benda sekolah. Tidak boleh. Contohnya kita ada kita punya water dispenser kita yang elok cantik. Ya, ingat water dispenser ini dibeli dan disumbangkan dalam keadaan yang cukup cantik. Mereka diservis setiap bulan. Tujuan untuk apa? Supaya anak murid kita, rakan-rakan kita di sekolah ini dapat menikmati sumber bekalan air yang bersih dan elok. Namun, kalau ia dirosakkan, ia membawa kepada perkara yang tidak baik. Meja yang kita bagi elok-elok, cantik. Jangan kita conteng, jangan kita cakar-cakar, jangan kita rosakkan. Ini menyebabkan kepada kerosakan. Ini tingkah laku musnah. Kita pergi ke tandas. Tandas kita adalah tempat di mana yang sepatutnya yang paling bersih. Saya sedang meletakkan satu fokus kepada satu budaya selepas COVID nanti menjadi tandas kita tandas yang elok dan cantik. Tandas bukan lagi, ya saya tahu memang tandas ni tempat kita tempat pembuangan najis, tempat murid. Tapi ia bukan menjadi tempat yang tak elok. Saya tak nak lihat ada flush yang tali dia diputuskan. Kalau ada yang putuskan, bermakna itu tinggal kemusnah. Sebab flush itu mesti ada tali yang elok. Pipe kita mesti ada di punya kepala pipe yang elok. Sinki kita yang elok. Saluran pipe kita. Setiap tahun pihak sekolah mengeluarkan ribuan ringgit. Untuk apa? Maintenance. Ada yang telah membuang sampah di dalam lubang tu tempat pembuangan najis. Akibatnya dia tersumbat. Bila tersumbat, ia membawa kepada ketidakselesaan gangguan pada sekolah yang lain. Jadi, memang sewajarnya mereka yang melakukan tingkah laku musnah ini mesti dihukum. Sebab mereka tidak berdisiplin, mereka tidak menghormati harta awam. Ya, okey. Ini yang keenam. Yang ketujuh, kenakalan. Ya, saya tahu waktu sekolah sekarang adalah zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak sedang berubah ke peringkat alam remaja. Dan kamu di luar, saya yakin terdedah dengan berbagai-bagai pendedah yang lain. Itu di luar kawalan saya. Sebab bila kamu di sekolah, selama lebih kurang 8 jam, waktu aliran akademik, tambah sekolah agama petang, dan kamu berada selebihnya dalam keluarga. Tapi saya nak ingatkan bahawa adab, nilai, kesopanan adalah asas dalam pembentukan budaya persekolahan. Saya tidak akan berkompromi dengan lembaga disiplin sekiranya terdapat kenakalan yang melampau. Saya tidak boleh terima senada pelajar saya yang terlibat dalam kes-kes terlaku kenakalan yang melampau ini. Ya, jadi tolong ingat, kenakalan yang melampau apa contohnya? Bergurau, ambil kasut kawan, campak tempat lain. Contoh, pinjam buku kawan, buang di tempat lain. Memang niat dia bergurau, tapi ini tidak boleh katakan saya bergurau sebab dia membawa kemusnahan. Kenakalan, menconteng pada bahagian-bahagian dinding sekolah. Saya tahu sekolah kita buat dengan seelok yang mungkin. Kita berusaha
Menjadi sekolah kita di bawah dasar 5K. Ingatnya dasar 5K kita. Iaitu dasar kepada keselamatan, dasar kebersihan, kemanjadian murid, kompetensi guru dan kejayaan sekolah kita, kecemerlangan kita dalam kebitaraan sekolah. Tetapi murid kita juga mesti mempunyai nilai disiplin diri yang baik. Yang ke-8, ni yang akhir. Ponteng. Ponteng adalah salah satu daripada salah satu disiplin yang cukup serius. Apa yang dikatakan ponteng? Ponteng maksudnya ialah murid tidak berada pada waktu yang sepatutnya mereka berada. Contoh, mereka waktu pagi sepatutnya berada belajar bahasa Inggeris, tetapi mereka pergi ke tempat lain. Pada waktu petang ada kegiatan co-curriculum contohnya. Mereka datang sekolah pagi tapi tidak hadir, tak masuk dalam kegiatan co-curriculum. Ini ponteng. Ponteng maksudnya ialah tidak menyertai atau melibatkan diri dalam aktiviti yang sepatutnya mereka ada. Ini cukup jelas. Apatah lagi kalau ponteng itu memang ponteng mereka di awal sekolah lagi mereka tak datang sekolah. Ini pun cukup serius. Jadi saya ingatkan, 8 yang saya senaraikan ini adalah analisa kes salah laku yang saya ambil daripada salah laku disiplin oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan saya berharap kita berada dalam keadaan yang terbaik. Okey, anak-anak semua, kita bawa pada seterusnya. Okey, ini saya nak ambil satu mutiara kata ya. Mutiara kata ini saya ambil daripada sabda junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ya. Dia kata begini, semua kamu ialah pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab terhadap mereka di bawah jagaan kamu. Ini adalah sahih dari Imam Al-Bukhari. Ini seorang perawi hadis yang memang terkenal dalam sebagai ulama ilmu hadis ya, yang memang sahih. Jadi sekarang ni kata macam mana? Kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab kepada orang di bawah jagaan kamu. Siapa kamu sekarang? Pengawas sekolah KGV. Apa kamu bertanggungjawab? Membantu sekolah, membantu guru-guru, memastikan disiplin sekolah kita dalam keadaan terkawal. Jadi pada anak-anak, bila kita jadi pemimpin ini, tanggungjawab yang kita buat ni cukup besar. Ada cabarannya. Dia bukan datang dengan sebegitu rupa. Tapi ingat, yang kita buat ini adalah amanah. Yang kita buat ini adalah tanggungjawab. Ini bermakna, kalau kita lakukan amanah ini bukan je kepada kita, tapi amanah ini juga kepada sekolah. Tapi amanah juga adalah sebagai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukan tanggungjawab ini, kita tunaikan amanah ini, bermakna kita juga bukan saja dapat penghargaan, kita ada sijil, tapi kita dapat sijil yang paling besar apa dia? Ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ya, ingat mutiara kata ini. Kamu semua ialah pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah jagaan kamu. Okey, anak-anak semua sekalian, siapa yang menjadi pemimpin itu, dia mestilah bersedia untuk menunjuk arah. Bukan semata-mata untuk mengarah. Kita tunjuk arah. Anak murid yang lambat datang sekolah, kita beritahu mereka. Kenalah mengaturkan besok pagi tolong datang awal. Okey. Kemudian datang lagi lambat, kita ingatkan sekolah kita ada peraturan. Datang lambat lagi kita ingatkan, kita mesti bersedia untuk punya hukuman. Tunjukkan arah mereka. Yang kedua, pemimpin itu mestilah bersifat untuk membimbing. Contoh, kalau ada rakan-rakan kita yang membuang sampah, apa tujuan kita? Kita beritahu mereka, kawan-kawan, jangan buang sampah. Sekolah kita ni adalah saling mekir. Kebersihan itu kita punya nilai utama. Ambil sampah semula, buang dalam tong sampah. Okey, contoh, kalau kita lihat rakan-rakan kita tidak berpakaian yang lengkap, beritahu pada kawan-kawan kita, ingat kawan, ini sekolah kita ada peraturan kita. Jadi bimbing rakan-rakan. Selepas bimbing yang diberikan, barulah kita mengambilkan tindakan. Laporkan kepada guru pengawas yang terlibat. Kemudian ini akan membawa kepada pencapaian matlamat kita. Jadi anak-anak cikgu, semua kepimpinan pengawas Sekolah Kebangsaan King George ke-5 yang hebat, kita melangkah ke hadapan dengan mempunyai matlamat yang jelas. Bukan matlamat yang kita ciplak. Ini matlamat yang dilahirkan di bawah acuan kita. Di bawah prinsip dan dokongan kita. Di bawah budaya dan perwatakan kita. Ini kepimpinan pengawas yang mesti ada. Seterusnya anak-anak, mari kita lihat pula.
Ini katakan pemimpin dan kepimpinan. Siapa mereka itu ya? Okey. Alright. Kita teruskan. Ini secara online dia memang begini. Kalau di hadapan kita lagi seronok. Okey. Ini tolong anak-anak cikgu tolong lihat. Menjadi pemimpin itu mesti pertama yang warna biru ya, mesti berdisiplin. Berdisiplin dari segi pakaian, berdisiplin dari segi perbuatan, berdisiplin dari segi adab dan akhlak kita supaya kita boleh diteladani oleh rakan-rakan. Supaya kita sentiasa jadi model. Bukannya model macam dalam filem, tapi model tu contoh ikutan. Tengok rakan kita, patutlah dia ni pengawas. Buku dia elok, kerja rumah elok, kehadiran elok, di sekolah di pelajaran elok. Ingat dia, pemimpin mesti berdisiplin. First, boleh diteladani, dijadikan contoh dan sentiasa menjadi model serta ikutan. Ya, jangan pula jadi pemimpin pengawas dia yang melanggar disiplin. Sepatutnya kita mestikan di kantin keadaan beratur, tapi tidak. Bila dalam keadaan di padang pun tidak. Jadi apa yang kita berlaku sekarang? Pemimpin mesti menunjukkan perwatakan dan kepribadian yang baik. Okey. Kemudian ada satu lagi ditambah sini. Pemimpin itu mesti mempunyai semangat pengabdian. Tahu pengabdian? Kita letakkan seluruh jiwa raga kita ni ke sekolah kita. Dan kesetiaan yang tinggi terhadap organisasi. Apa organisasi kita, Zal? Sekolah kita, SK King George ke-5. Jadi, letakkan dalam pemikiran kita ini bahawa kita menjadi pengawas sekolah KJV. Ini sekolah kita, tempat kita belajar. Bersama-sama kita melangkah ke hadapan, membina disiplin dan perwatakan yang terbaik. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya letakkan ini yang terakhir ya, ini sebagai slot yang saya terakhir dan tema masa sekarang sudah 27 minit. Okey, saya letakkan ini ada beberapa pandangan yang harus kita lihat sebagai pemimpin. Ini adalah sebagai persiapan mental kita. Ya, sebagai pemimpin mesti ada dua perkara yang berada di dalam perkiraan kita. Pertama, sebagai pemimpin mungkin kita digemari oleh rakan-rakan. Ya, jadi pengawas, jadi pemimpin. Dia berbeza. Orang lain pakai putih, dia pakai biru. Ya, orang lain tak boleh jumpa dengan guru besar, boleh senang dia berguru besar. Sebab dia pemimpin. Ya, ingat kita mungkin digemari. Yang kedua, jadi pemimpin mungkin kita disukai. Dengan penampilan kita, cara kita. Okey, yang ketiga, jadi pemimpin mungkin kamu diperlukan. Memang kamu akan diperlukan. Dalam keadaan tertentu, mungkin pengawas diminta oleh guru-guru untuk membantu guru-guru mengawal kelas. Dalam waktu perhimpunan pagi kita, kalau kita ada waktu resmi kita waktu Isnin, perhimpunan resmi kita, pengawas kita akan berada di dalam waktu pimpinan. Kemudian sebagai pemimpin kita akan hormati. Adik-adik kita akan hormati, abang, apa khabar, assalamualaikum. Tunjukkan senyuman dan berikan respon yang baik. Ini sebagai pemimpin. Tetapi mesti ingat, anak-anak saya pengawas mesti ingat, menjadi pemimpin itu bukan meletakkan kamu pada satu tahap yang tertinggi dan ideal yang tidak boleh dikritik dan juga tidak boleh dibimbing. Kamu harus bersedia untuk mungkin disindir. Nah, ini yang harus diingat. Kamu mungkin bersedia untuk dikritik. Sebab ini dilema pemimpin. Oh, kenapa? Contoh, bila kita datang awal. Datang awal, ada murid datang lambat. Sebagai pengawas yang bertugas pada minggu tersebut, mungkin di pintu pagar, ada orang kata, alah, mentah-mentah dia pengawas. Nampak? Sindiran. Tapi ini adalah lumrah kepada mereka yang benar pemimpin. Ya? Dan, ingat, kalau ketiga kita menjalankan tugas ini, kawan baik kita yang tinggal satu taman, kawan baik kita yang sama-sama dalam kelas tuition kita, kawan baik kita dalam tim ini mungkin akan hilang kawan. Kerana apa? Dianggap tindakan kita menegur mereka itu menyebabkan kita dalam keadaan yang tak selesa. Okey, kalau anak-anak yang sekalian, menjadi pemimpin juga bila kita tidak popular tahu. Jangan main-main. Menjadi pemimpin boleh menyebabkan tidak popular sebab orang marah kita.
Ini adalah lumrah di dunia kepimpinan. Jadi pada anak-anak yang saya kasihi, seluruh pimpinan pengawas Sekolah Kebangsaan King George ke-5, sekolah yang memegang status sekolah berprestasi tinggi. Yang ini bukan calang-calang dan ini bukan perkara yang mudah untuk diambil sehingga ke hari ini. Mahkota kita, takhta kecemerlangan kita harus kita pertahankan. Dan kamu adalah pemimpin masa hadapan. Mari semua anak-anak saya, daripada slot video ringkas saya selama 30 minit ini, saya menyuruh pada anak-anak saya, mari kita bersama memikirkan, mari kita bersama-sama membentuk satu watak, kita bina satu karakter, kita bina satu budaya, kecemerlangan untuk anak murid di KJV. Mereka cemerlang daripada segi akademik dan mereka juga cemerlang dari segi sasiah, adab dan nilai mereka. Ini dikatakan sebagai adni, adab, nilai dan kesopanan. Semuanya, insya-Allah. Kepada semua rakan-rakan guru yang telah mengaturkan satu kursus secara online ini, saya merakamkan ucapan hargaan tahniah, satu komitmen yang cukup hebat, walaupun dalam suasana dalam PKP, dalam keadaan semua yang terkawal, namun komitmen mereka, kesungguhan mereka, dokong mereka dan dokongan kesungguhan mereka dalam menjalankan semua program sekolah amat saya hargai. Kadar Allah, saya panjatkan doa agar diurahkan limpah rahmah dan hidayah untuk kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Kepada semua anak-anak saya, sayangilah diri, sayangi keluarga, sayangi sekolah kita. Kerana kita adalah warga sekolah King George ke-5 Seremban. SKKJV melangkah ke hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey.